Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021, peserta-peserta seminar seterusnya, tuan-puan yang dihormati. Pada hari ini, saya Muhammad Zahir Mirza Masyari akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan Guru Sekolah Murid Orang Asli dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Pensyarah pembimbing saya sewaktu menjalankan kajian ini ialah Profesor Dr. Zamri bin Mahamud dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai situasi pandemik yang sangat bahaya di peringkat global. Susulan pengisytiharan berkenaan, pihak kerajaan di bawah seliaan Majlis Keselamatan Negara (MKN) bertindak mengambil keputusan drastik dengan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu bagi mengekang penularan virus ini. Dalam konteks pendidikan, pihak kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk menutup institusi pendidikan khususnya sekolah dalam tempoh yang agak lama bagi mengelakkan kluster wabak baharu muncul. Sekolah murid orang asli juga tidak terkecuali daripada penutupan ini serta turut terkesan dengan perubahan norma baharu pendidikan dalam tempoh pandemik COVID-19. Berkesinambungan dengan penutupan sekolah serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) di semua sekolah seluruh Malaysia, KPM telah menyediakan manual PDPR bertujuan untuk membantu guru melaksanakan PDPR sebagai satu kaedah pedagogi pandemik atau alternatif pembelajaran di dalam norma baharu. Pelaksanaannya secara berstruktur dan terancang boleh diaplikasi melalui beberapa cara seperti dalam talian atau luar talian maupun secara offsite. Meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah, murid berhak mengikuti proses pendidikan dengan peluang yang dicipta oleh para pendidik, khususnya melalui pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Zoom Education, Google Meet, Edmodo dan lain-lain. Apa yang menjadi isu di sini adalah berkenaan kesediaan keupayaan guru-guru dalam melaksanakan PDPR bagi golongan murid yang mempunyai masalah capaian internet serta ketiadaan peranti. Menurut WAN 2020, cabaran pembelajaran sewaktu krisis pandemik ini adalah jurang digital yang terlalu besar serta kurang kesiapsediaan digital sama ada dari sisi pandang murid maupun guru itu sendiri. Hal ini jelas kelihatan bagi murid yang bersekolah di kawasan pedalaman. Masalah kemudahan peranti serta keboleh capaian internet menjadi kekangan utama untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Melihat kepada situasi pandemik yang berlaku sekarang, guru di kawasan pedalaman khususnya perlulah bersedia dan sentiasa mempersiapkan diri dengan pengetahuan baharu berkenaan pedagogi pandemik agar guru serta murid tidak ketinggalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran walau dalam apa jua keadaan. Masalah yang menjadi punca utama akses pendidikan di sekolah pedalaman ini adalah berkenaan lokasi dan perhubungan. Lokasi sekolah pedalaman yang jauh ke dalam hutan tebal serta keadaan jalan yang tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa merupakan isu pokok yang membawa kepada isu-isu lain seperti ketiadaan elektrik, isu air bersih, kemudahan internet serta lain-lain kemudahan. Menurut Abbas dan Saimah 2017, perjalanan ke sekolah menggunakan pelbagai jenis kenderaan di dunia termasuk terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke sekolah yang dikelilingi hutan tebal memerlukan kesediaan mental dan fizikal yang tinggi oleh guru. Hakikat ini merupakan situasi sebenar yang terpaksa dilalui oleh golongan pendidik di kawasan pedalaman sekaligus menjadi cabaran dalam pelaksanaan PDPR murid orang asli. Oleh itu, kajian ini turut memperlihatkan kesediaan guru-guru pedalaman dalam melaksanakan PDPR secara luar talian walaupun terpaksa berdepan dengan cabaran jarak perjalanan yang jauh serta bentuk geografi laluan hingga ke dalam hutan tebal untuk tiba ke kampung-kampung serta rumah-rumah murid. Kebanyakan guru perlu mengambil inisiatif untuk menghantar bahan-bahan pembelajaran dari rumah ke rumah supaya majoriti murid memperolehinya bagi melaksanakan PDPR masing-masing. Hal ini demikian kerana guru-guru menghadapi kesukaran menyampaikan maklumat kepada ibu bapa murid-murid supaya mengambil bahan-bahan berkenaan di sekolah disebabkan faktor komunikasi yang terbatas. Selain itu, guru-guru perlu menerangkan kepada ibu bapa jadual untuk setiap mata pelajaran di samping arahan-arahan ringkas untuk menyelesaikan tugasan yang diberi bagi memudahkan proses pembelajaran yang majoritinya buta huruf. Bagi mengatasi isu ketiadaan internet yang masih belum menemukan jalan penyelesaian,
Guru-guru seharusnya lebih bersedia dalam proses penyediaan bahan pembelajaran yang efisien seperti modul bercetak untuk pelaksanaan PDPR. Menurut Zamri 2021, penggunaan modul bercetak ini adalah antara kaedah yang boleh digunapakai oleh guru-guru supaya murid-murid tidak tercicir di kawasan yang mempunyai capaian internet yang lemah dan PDP tetap dapat dijalankan. Namun aspek kesediaan guru dalam proses penyediaan modul bercetak yang berkualiti untuk kegunaan PDPR sering menjadi persoalan. Bertitik tolak dari cabaran tersebut, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru SMOA sewaktu melaksanakan PDPR secara luar talian, dan yang kedua, mengenal pasti tahap kesediaan guru SMOA dalam proses pembinaan modul PDPR. Kajian yang dijalankan ini adalah kajian kuantitatif berbentuk tinjauan. Taburan sampel kajian melibatkan guru-guru dari 2 buah SMOA kategori pedalaman 1 dan pedalaman 2 di daerah Kuala Kangsar, Perak. Seramai 23 orang guru dari pedalaman 1 dan 15 orang guru dari pedalaman 2 telah dipilih menggunakan kaedah persampelan bukan rawak yang merupakan rakan-rakan sekerja serta sekolah berhampiran dengan tempat kerja pengkaji. Kumpulan ini menjadi sasaran pemilihan bagi kajian ini kerana kedua-dua buah sekolah berkenaan berada di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai keboleh capaian internet yang baik. Pengkaji menggunakan soal selidik skala Likert 4 mata. Tata cara pengumpulan data adalah dengan mengedarkan soal selidik melalui aplikasi Google Form bagi membantu pengkaji mengumpul maklum balas jawapan soal selidik disebabkan kekangan pergerakan serta larangan berkumpul sewaktu pandemik ini. Instrumen soal selidik ini dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A merupakan soal selidik berkenaan demografi responden dan bahagian B pula merupakan soal selidik berkaitan persoalan kajian yang pertama, manakala bahagian C pula untuk meninjau persoalan kajian kedua. Pengkaji menggunakan Statistical Package for the Social Sciences SPSS versi 25.0 untuk menganalisis data secara statistik deskriptif berbentuk mean dan sisihan piawai. Bagi data demografi, kekerapan dan peratusan digunakan untuk menganalisis kutipan data yang diperoleh daripada responden. Hasil analisis menunjukkan responden kajian terdiri daripada 32 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Majoriti responden berumur dalam lingkungan 31 hingga 50 tahun. Separuh daripada jumlah responden mempunyai tempoh pengalaman mengajar di sekolah murid orang asli antara 1 hingga 10 tahun. 11 orang mempunyai tempoh pengalaman 11 hingga 15 tahun. 6 orang 16 hingga 20 tahun dan 2 orang melebihi 20 tahun. 23 orang responden adalah daripada kumpulan SMOA kategori pedalaman 1, manakala 15 orang lagi adalah dari kumpulan SMOA kategori pedalaman 2. Hasil analisis data, pengkaji mendapati kesediaan responden sewaktu melaksanakan PDPR secara luar talian berada pada tahap tinggi dengan nilai skor min keseluruhan 3.65 dan sisihan piawai 0.216. Dapatan ini membawa implikasi bahawa guru-guru SMOA di daerah Kuala Kangsar ini mempunyai kesediaan serta kesungguhan yang tinggi dalam melaksanakan PDPR secara luar talian walaupun terdapat pelbagai kekangan dan cabaran sewaktu pelaksanaannya. Fokus kedua kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan responden dalam proses pembinaan modul PDPR. Analisis statistik menunjukkan bahawa pengetahuan dan kesediaan responden dalam proses pembinaan modul PDPR berada pada tahap rendah dengan nilai skor min keseluruhan 1.68 dan sisihan piawai 0.261. Perkara ini seharusnya dipandang serius oleh semua pihak. Responden dilihat bersedia untuk melaksanakan PDPR secara luar talian dengan menyediakan pelbagai bahan bercetak termasuk modul-modul untuk kegunaan murid. Namun pembinaan modul dengan panduan serta kaedah yang sesuai perlu dititik beratkan bagi memastikan keberkesanan serta objektif pembelajaran dapat dicapai. Kajian ini telah membuka ruang dan peluang yang begitu baik kepada semua pihak dalam memperbaiki serta menambah baik pelaksanaan PDPR di kawasan-kawasan yang melaksanakan PDPR secara luar talian disebabkan masalah ketiadaan peranti dan keboleh capaian internet yang terhad. Tidak dinafikan untuk berdepan dengan krisis pandemik COVID-19 yang belum pernah dihadapi oleh mana-mana pihak sebelum ini merupakan satu cabaran yang amat besar dan sukar untuk dihadapi. Menurut kajian Abbas dan Saimah 2017, guru-guru SMOA ini amat faham situasi penduduk tempatan yang hidup susah dan serba kekurangan, sekaligus menjadi pendorong kepada guru-guru ini dalam menyampaikan ilmu kepada mereka walau dalam apa jua cara.
Dalam konteks pedagogi pandemik yang sering menjadi isu perbincangan hangat para pendidik di serata dunia masa kini, guru-guru ini terpaksa beradaptasi dengan cara mereka tersendiri. Kebolehcapaian internet yang terlalu lemah atau tiada langsung, ketiadaan peranti atau gadget untuk mengikuti kelas dalam talian, faktor keluarga miskin serta lain-lain faktor mendorong guru-guru ini untuk melaksanakan proses PDP melalui kaedah pedagogi pandemik dengan cara mereka sendiri, dan kaedah yang dilihat paling sesuai adalah pembelajaran berasaskan modul. Namun pembinaan bahan pembelajaran yang tidak dirancang serta sambil lewa akan menyebabkan objektif pembelajaran tidak akan tercapai. Oleh yang demikian, dalam konteks pembinaan modul ini, guru-guru perlu sentiasa mencari ilmu-ilmu baharu berkenaan tata cara pembinaan modul agar sentiasa dapat membuat nilai tambah dalam diri masing-masing selari dengan tuntutan keperluan semasa sekaligus mencapai objektif pembelajaran secara maksimal walaupun murid-murid mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.